Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ismail, pemegang kad matrik D2020109438. Kandungan FPG secara tersurat dan tersirat. Yang pertama ialah berperkati mulia, iaitu guru yang bersedia. Seseorang guru haruslah meletakkan kepentingan utama kepada pihak lain lebih daripada diri mereka sendiri dan keluarga. Contohnya pihak murid, ibu bapa, masyarakat dan negara. Yang kedua adalah berpandangan progresif dan saintifik. Mereka perlu berfikiran secara positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Pemikiran mereka haruslah berkembang mengikut peredaran zaman yang kini bagi penekanan kepada sosial dan ekonomi serta berusaha supaya tidak ketinggalan dari segi profesional. Yang ketiga adalah bersedia menjunjung aspirasi negara. Mereka perlu sentiasa meletakkan matlamat dan hasrat negara sebagai yang utama. Contohnya, taat arahan dan mengutamakan setiap dasar-dasar KPM. Yang keempat adalah menyanjung warisan kebudayaan negara. Mereka perlu meletakkan diri mereka sebagai role model untuk mengeratkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara supaya menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Yang kelima adalah menjamin perkembangan individu. Mereka perlu sentiasa memberi peluang untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pembelajaran dan kurikulum. Contohnya, setiap murid tu bebas memilih subjek elektif, aktiviti kurikulum dan mengemukakan idea masing-masing. Seterusnya ialah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Seorang guru haruslah mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan setiap murid pelbagai kaum tersebut sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Yang ketujuh ialah memelihara masyarakat demokratik, iaitu seorang guru haruslah memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar. Sebagai contoh, memberi nasihat dalam membuat keputusan tersebut. Yang ke-8 ialah memelihara masyarakat yang progresif dengan memberikan penekanan kepada aspek inovatif, kreatif, bersatu padu dalam membuat keputusan bagi membentuk murid yang berfikiran progresif dan saintifik. Yang ke-9 ialah memelihara masyarakat berdisiplin, iaitu dengan memastikan keharmonian, keselamatan, keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap murid supaya membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Fizian Kristina binti Nur Hussein dengan pemegang nombor kad matrik D202010943889. Okey, beralih pula kepada persoalan bagaimanakah kandungan falsafah pendidikan guru menjadi teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru dalam profesyen keguruan. Okey, kandungan falsafah pendidikan guru akan menjadi teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru dari 4 aspek, iaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sasiah dan juga etika guru. Dari aspek pengetahuan, menurut Sufyan Hussein pada tahun 1996, guru pada masa yang sama memegang title sebagai seorang pelajar. Ini kerana guru juga mesti belajar untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan juga kemahirannya bagi menjadi seorang pendidik yang profesional, cekap dan humanistik. Guru yang berpengetahuan ialah guru yang mempunyai sikap yang berpekerti mulia, berketerampilan, berdedikasi, profesional dan mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat. Seterusnya, aspek keterampilan. Okey, keterampilan di sini bermaksud guru yang dapat menguasai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal yang baik. Di mana komunikasi sebagai ASI atau komunikasi satu arah yang menempatkan guru sebagai pemberi rangsangan,
dan pelajar sebagai penerima rangsangan. Seterusnya, aspek sasiah. Okey, guru yang bersasiah pula ialah guru yang mana dihormati dan dipandang tinggi oleh para pelajar. Dengan kata lain, guru mesra belajar. Guru yang mempunyai sikap amanah dan bertanggungjawab di mana mampu melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan mempunyai sasiah diri yang tinggi. Yang terakhir iaitu aspek etika guru. Okey, menurut Al-Ghazali pada tahun 1990, etika guru merupakan kasih sayang kepada para pelajar di mana guru menganggap dan menempatkan pelajarnya seperti anak didiknya sendiri di mana dia akan memperlakukannya dengan baik. Oleh itu, setiap guru hendaklah bertingkah laku dan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil kira segala keperluan masyarakat dan juga negara. Seterusnya, sahabat saya akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anati Nadirah binti Muhammad Kamal. Nombor metrik di 202010943990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah menilai kategori kerjaya guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam. Pengenalan, suatu profesion yang sebenar adalah suatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu menurut Lieberman 1956. Manakala menurut Maksum Sen 1996 merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang bermutu, bersikap jujur, berdedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi dan mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Manakala menurut Awan Haq Saleh 1980, di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan, vocation daripada profession. Menurut Said Ismail dan Ahmad pula, pada tahun 2012, dalam konteks keguruan, guru yang profesional haruslah mempunyai 3 ciri kemahiran profesional guru, iaitu mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran tinggi dalam banyak aspek, bukan sahaja mata pelajaran yang diajarnya. Ciri yang seterusnya adalah bertanggungjawab dan memberikan perkhidmatan yang bermutu tinggi. Dan ciri yang ketiga adalah terlatih dan mahir dalam tugas-tugas mengajar dan membimbing murid-murid. Yang pertama, pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melalui pembelajaran teori dan latihan amali dalam suatu tempoh yang panjang. Sebelum seseorang individu menjadi seorang pendidik, dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Sebagai contoh, seorang guru mesti mempunyai sijil perguruan atau diploma pendidikan atau ijazah sarjana muda pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. Selain itu, seorang pendidik juga mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam mata pelajaran yang hendak diajarnya. Guru juga mesti mempunyai kaedah atau cara penyampaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PNP, supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Di samping itu, guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Sebagai contoh, bersikap penyabar, bersifat tenang dan sebagainya. Selain itu, tugas dalam bilik darjah, guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang bukan sahaja dalam bilik darjah, tapi guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, guru diharapkan menjadi pengganti ibu bapa ataupun menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukan sasiah murid, atau menjadi guru kaunselor kepada murid-murid dan seterusnya menjadi contoh sasiah yang baik kepada masyarakat.
Yang kedua, mempertingkatkan profesionalisme sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajui negara ini. Oleh itu, kemahiran dan pengetahuan mengenai metod-metod pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan, guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi PMP di dalam bilik darjah. Sehubungan dengan kehendak tersebut, guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesi pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Yang ketiga adalah berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta berfikiran kritis dan kreatif. Profesen keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa, malah lebih daripada itu. Individu yang terlibat dalam profesen keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya. Sebagai pentadbir atau pengurus, guru haruslah membuat keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam PMP, tetapi jika perlu kaedah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran atau pengurusan dalam perancangan sesuatu program. Kesimpulannya, modal instan yang cemerlang adalah hasil didikan daripada pendidik yang cemerlang dengan ciri-ciri profesionalisme guru yang cemerlang seperti etika keguruan yang tinggi, accountability, integriti dan sebagainya. Oleh hal yang demikian adalah pasti bahawa kerjaya guru merupakan suatu profesen berdasar kriteria dalam kerjaya guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam yang menepati ciri-ciri yang dinyatakan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Omar, nombor matrik D202010-94391. Subtopik saya adalah analisis komponen standard guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia. Pengertian standard guru Malaysia. Standard guru Malaysia menggaskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melestarikan dan melahirkan guru yang berkualiti. Guru juga mesti mempunyai 4 kemahiran berikut. Yang pertama adalah pengurusan masa. Yang kedua adalah interpersonal. Yang ketiga adalah komunikasi. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kemahiran profesional. Komponen standard, komponen keperluan, komponen asas penentuan standard dan keperluan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang standard. Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri profesional dan sosial yang patut ada pada seseorang guru. Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan kurikulum yang patut ada pada seseorang guru. Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan.
Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimumkan kecekapan dan keberkesanan program latihan. Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berketerampilan.